So kita akan lihat di sini siapa yang tak ada. Oh, Umairah tak ada gini. Umairah tak ada. Okey. Baik, kita nak lihat tentang bab 3 ini hari ini, iaitu latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Okey. Azim terus share Azim. Ya Allah hai. Terima kasih banyak Azim. Azim terus share kot. Terbaiklah Azim. Kan? Ah. Eh Ah, itu jap, siapa yang share? Oh, ya ke? Okey. Baik. Wah, masing-masing nak share ni. Ada Dini bukan pun nak cikgu. share. Ya? Apa Dini? Oh, saya bukan orang pertama yang share tadi. Allah Allah. Wih, Allah, ramainya. Allahu Aduh. Akbar. Terima kasih banyak. I love you all lah. I love you all. Kan? I love you Oh, all. bobo. Muah. Dah. Kan? Merepek je. Okey, baik. Okey, kita lihat. Okey. Cikgu love saya extra. Baik, Dam. May I love extra? Extra lah. For you only. For you only. For you Mana only memang boleh. love extra. Okey. Untuk pengetahuan kamu kat rumah cikgu seorang je. Izzy tak ada. Yay. Okey, baik. Okey, baik dah agak dah. Okey. Ada je korang ni. Enjoy dulu. Okey. Dah. Kan episod tak ada lagi dia. Ya, episod tak ada lagi dia. Baik. Kita lihat di sini. Korang kan. Korang ni. Untunglah korang dapat cikgu macam ni melayan korang kan. Korang ni kan. Suka hati korang aje. Okey. Dah. Okey. Jom. Doakan bini cikgu dapat balik awal. Sudahlah kau Yasmin. Okey. Baik. Kita lihat. Pemerintahan beraja. Alright. Pemerintahan beraja, adalah satu tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Okey, seperti mana dalam video tadi dia bagi tahu apa tahu? Adanya raja, barulah ada kerajaan. Tak ada raja, tak adalah kerajaan. Itu di alam Melayu. Di alam Melayu memang macam tu. Jadi, raja ni memerintah dengan kuasa yang penuh dan juga berdaulat. Jadi tapi kita tahu di Malaysia ni kerajaan ni bermula sejak daripada zaman Kedah Tua lagi, kemudian bawa kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, semuanya raja. Dan kita tahu itu dah beratus-ratus tahun, almost cikgu rasa dah dekat 900 tahun sistem beraja ni wujud di tanah Melayu. Jadi dah tentu macam-macam cabaran yang ada. Seperti cabaran terhadap pemerintahan beraja berlaku selepas pentadbiran tempatan kita ini dikuasai oleh British dan juga Jepun. Walau bagaimanapun pemerintahan beraja tidak terhapus. Itu alhamdulillahnya. Pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran masa sehingga diiktiraf sebagai raja berperlembagaan. So seiring dengan konsep demokrasi berparlimen dalam pemerintahan negara kita pada hari inilah. Jadi nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan raja berperlembagaan. Dan sebelum tu, kita lihat pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Macam cikgu cakap tadi, kita dah hampir 900 tahun ada Kesultanan Melayu. Daripada zaman Kedah Tua sampailah sekarang. Ada tak macam-macam raja yang wujud? Memang ada. Kita pernah dengar cerita tentang apa? Raja Bersiung. Pernah dengar kan? Raja Bersiung. Kemudian kita pernah dengar tentang Raja Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Kemudian juga ada raja yang tak nak jadi raja. Ada raja yang tak nak jadi raja, raja negeri tu. Dia berserahkan kepada Temenggung. Seperti di Johor Johor sebenarnya dia bukan keturunan raja tapi dia keturunan Temenggung. Sultan tu keturunan Temenggung. Itu raja di Johor. Kemudian ada yang kata, ada ke lagi keturunan Kesultanan Melaka? Ada. Iaitu sebenarnya ramai yang tak tahu keturunan Sultan Melaka tu sekarang ni yang menjadi keturunan Raja Perak. Sultan-Sultan Perak. Itu sebenarnya datang daripada keturunan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi banyaklah cerita. Okay. Kenapa dia tak nak jadi raja? Kerana ada konflik dia dengan British pada waktu itu. Jadi dia tak nak jadi raja. Kemudian pemerintahan negeri itu telah diberikan kepada Johor.
Kepada Johor, bukan, kepada Temenggung Johor. Jadi Temenggung lah yang naik dan Temenggung awal tu ialah Temenggung Daeng Ibrahim. Daeng Ibrahim ya. Sultan Iskandar yang mana? Sultan Iskandar yang mana tu? Sultan Iskandar Sultan Iskandar bapa kepada Sultan Johor sekarang ke? Uish, janganlah macam tu. Itu kena cerita off record. Kalau nak cerita off record boleh. Okey. Okey. Sebenarnya okey, itu memang berlaku ya. Baik, cerita tentang Adam. Adam kata ada Sultan Iskandar yang pukul orang sampai mati. Sebenarnya bukan Sultan Iskandar. Bukan Sultan Iskandar, tetapi sebenarnya kerabatnya, iaitu saudara mara kepada Sultan Iskandar ni, iaitu Sultan Johor ni ya, yang telah melakukan, iaitu yang mana dia main golf. Ini kita cerita-cerita sinilah kita cerita-cerita sini. Okey, jangan sebarkan kat orang luar. Cikgu pun off record ni. Kan. Baik. Sebenarnya apa yang berlaku adalah di mana di kelab golf. Kalau tak silap cikgu, kelab golf Negara Subang di Shah Alam tu ya, di Subang Jaya tu. Di mana dia kerabat diraja tu dia main golf. Okey, dan dia ketuk bola tu dah dekat dengan lubang. Kemudian bila dia pukul tu, bola tu tak masuk, dia keliling ke tepi. Okey, bola golf itu. Kemudian caddy yang membawa peralatan golf untuk kerabat diraja itu, dia tergelak. Okey, dia tergelak. Jadi oleh kerana dia rasa, kerabat diraja tu rasa macam dia marah, dia ambil satu iron tu, kemudian dia pun ketuk kepala caddy itu. The problem is iron tu, kamu tahulah iron kan, berat kat depan tu. Okey, dia ketuk kepala, mati caddy tu. Jadi waktu itulah gempar. Tahun-tahun waktu itu pada dia berlaku pada tahun lebih kurang tahun 1985, 86 macam itulah. Jadi ini menyebabkan Perdana Menteri pada waktu itu ya, iaitu Tun Dr. Mahathir, telah mengusulkan untuk memansuhkan kekebalan raja daripada undang-undang. Jadi apabila dimansuh apabila mendapat persetujuan raja-raja, maknanya kekebalan itu telah dimansuhkan. Jadi dimasukkan kerana apa? Kerana supaya kerabat diraja pun layak untuk dibawa ke mahkamah dan diadili. Dia macam tu. Jadi itulah yang berlaku. Off record off record. So itulah sebenarnya sikit sebanyak cerita pasal itulah. Lebih-lebih tak boleh. Korang ni tak layak mengundi lagi, jadi tak boleh. Okey. Okey, baik. Kemudian kita lihat pemerintahan beraja bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka ni. Kesultanan Melayu Melaka ni memperlihatkan pemerintahan beraja yang berwibawa, dan waktu itu raja adalah pemerintah yang berkuasa mutlak. Means that macam sekarang ni raja-raja yang ada dia bukan berkuasa mutlak. Dia ada perlembagaan di atas. Tapi kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, raja yang di atas. So raja yang buat undang-undang. Apa juga arahan raja, itulah jadi undang-undang. Itu yang dimaksudkan berkuasa mutlak. Okay. Dan pada baginda lah terletak semua kuasa pemerintahan, termasuklah ada kuasa pentadbiran, dialah ketuanya. Kuasa perundangan, dialah juga. Dan kuasa kehakiman pun terletak pada sultan juga. Itu pemerintahan beraja Kesultanan Melaka ya. Dan pemerintahan pula berdasarkan dua undang-undang seperti mana yang kita maklum, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Jadi, keadaan ini membuktikan bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem perlembagaan itu memang terserlah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Memang dah ada. Memang dah ada ya. Jadi, pemerintahan kesultanan ini diperkukuhkan dengan konsep-konsep Islam, di mana konsep Islam ini sekaligus menjadikan raja sebagai ketua agama Islam. Ketua agama Islam So pemerintahan beraja, contohnya kalau kita lihat macam sekarang apabila kes COVID-19 kes COVID-19 ni, kalau kita lihat kerajaan kata kita kena jaga SOP, kita tak boleh berkumpul kat tempat yang
tempat yang ramai orang apa semua kan. Tetapi ramai yang argue di mana apa tahu, di mana dia kata, oh hiburan, okey, pergi ke Seri Pentas, pergi ke anugerah juara lagu lah, pergi ke anugerah meletup, bolehlah pula kan. Ada ramai-ramai, Gegar Vaganza lah, boleh dengan jaga jarak. Tapi kalau pergi masjid kan, 5 orang aja, tak boleh lebih. Jadi macam mana tu? Jadi kita kena faham, arahan untuk masjid itu adalah sebenarnya arahan daripada Sultan. Sultan kata untuk menjaga, untuk menjaga daripada kes COVID-19 ini merebak, maka masjid-masjid itu hanya dibenarkan untuk 5 orang sahaja. Itu kuasa Sultan sebagai ketua agama Islam. Tetapi bahagian hiburan, bahagian-bahagian yang lain itu terletak pada kuasa kerajaan persekutuan. Sebab itu ada perbezaan. Jangan salah faham. Ya, jangan salah faham sebab kuasa yang berbeza. Okey. Baik, itu yang berlaku. Seterusnya, Pemerintahan Kesultanan Melaka mempunyai pengaruh yang besar bagi membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melaka Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Apakah Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya? Kita ada belajar kan, iaitu Johor Riau, Pahang, kemudian juga Negeri Sembilan, kemudian Perak. Itu semua adalah Kesultanan Melayu yang wujud selepas Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, adat-adat yang diamalkan dalam Kesultanan Melayu Melaka juga dibawa ke negeri-negeri itu. Juga dibawa dan diamalkan di negeri-negeri itu. Jadi, Kesultanan Melayu ini merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang dulunya ada hubungan pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka. Sama ada dari segi keturunan maupun pernah jadi naungan atau jajahan takluk Kesultanan ini. Baik, satu soalan yang mungkin sebenarnya nak tanya kamu lah, ingat lagi ke tidak? Baik, selepas Kesultanan Melayu Kesultanan Melayu Melaka, negeri mana yang mewarisi Kesultanan Melayu Melaka melalui keturunan? Negeri apa? Ya, okey, Pahang. Irina lagi? Dia ada 3 sebenarnya. Pahang, Perak dan juga satu lagi. Johor. Betul Yasmin. Betul. Okey, betul Yasmin. Tu. Betul anak ayah. Bagus, bagus. Okey. Baik. So Pahang, Perak dan juga Johor, okey, mewarisi pemerintahan daripada Melaka, okey, berasaskan keturunan. Jadi, secara tradisinya raja-raja Melayu, okey, dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan dan ketua agama. Maknanya kalau sumber undang-undang, undang-undang tu datang daripada bukan pembesar tau, datang daripada sultan atau raja. Jadi, baginda bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Keabsahan ataupun kesahan bagi semua tindakan ini terletak pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Maksudnya keabsahan ni apa tahu? Iaitu betapa sahnya tindakan sultan-sultan ini. Kenapa tindakan sultan-sultan itu sah? Kerana sultan-sultan ini ada memiliki kedaulatan. Kedaulatan itu adalah kuasa tertinggi, yang dimiliki oleh Raja-Raja Melayu. Kuasa tertinggi jadi itu tugas pemimpin. Kalau orang kata apa? Oh, kalau macam tu cikgu senanglah kan jadi raja. Kan dahlah raja-raja ni semua kaya-kaya. Kamu jangan dengki. Okey. Raja-raja ni walaupun dia kaya, walaupun baginda itu memiliki harta yang banyak, tetapi tanggungjawab dia besar. Contoh Sultan Selangor. Rakyat Selangor ada berapa juta? Rakyat Selangor ada 2 ke 3 juta. Itu semua di bawah tangan sultan. Kamu sanggup? Kamu jadi ketua kelas 40 orang pun dah pening kepala. Kan? 40 orang dalam satu kelas. Itu pun dah pening kepala, tak sanggup. Ini kan pula nak jadi raja. Kan? Okey, nak jadi raja kena bertanggungjawab pada 2.2 juta penduduk Selangor. Nak tanggungjawab? Memang taklah. Kan? Jadi kena faham. Okey, kena faham. Jangan kita mendengki. Kamu tahu tak?
Raja-raja sultan-sultan tu pun dengki dengan korang tau. Sebab apa? Raja-raja sultan-sultan bukan boleh keluar jalan-jalan hari-hari macam biasa. Pergi kedai mamak ke, jalan-jalan kat pasar malam ke. Tak boleh. Tak boleh. Kita ni, dia tengok kan, sultan-sultan tengok je rakyat dia pergi sana, pergi sini. Seronoknya lah kan. Aku ni tak boleh. Keluar pergi mana-mana pun semua orang kenal. Kan. Ya, betul Adam. Duit dia orang buat apa? Duit dia orang buat apa? Apa yang dia orang nak? Kan? Apa yang dia orang nak? Semua dah ada. Jadi duit tu dibelanjakan kepada rakyat lah. Ya, duit tu untuk rakyat. Duit tu untuk rakyat. Jadi nampak tak? Itu sultan-sultan. Kalau macam cikgu sendirilah, yes, kalau macam cikgu sendiri. Kalau cikgu sendiri buat kelas online ni banyak-banyak, tiba-tiba ramai, alhamdulillah pendapatan pun berlebihan kan. InsyaAllah kan, cikgu kan nak buat macam Abid Liu juga. Kan, sponsor buku sejarah. Okay, form 5 kepada semua pelajar-pelajar. Okay, macam Abid Liu dia derma tab. Cikgu derma buku teks sejarah lah. Kan. Itu niat di hati. Niat di hati. Amin. Kan. Jadi itulah sebenarnya. Amin. Terima kasih banyak ya Umairah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik. Kesultanan Melayu selepas Kesultanan Melayu Melaka iaitu adanya yang diteruskan secara langsung oleh Kesultanan Johor Riau, Pahang dan juga Perak. Terengganu dan Selangor merupakan kesinambungan iaitu sambungan daripada Kesultanan Johor Riau. Dan ini semua telah kamu pelajari ketika sejarah tingkatan 2. Tingkatan 2 ingat lagi tak? Tingkatan 2 Johor Riau, Melaka semua ingat lagi tak? Ini biasanya ni bukan ingat-ingat lupa ni. Ni kadang-kadang lupa-lupa ingat. Ingat lagi ya Idina, bagus. Okey. Kemudian kita ada Kesultanan Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis diasaskan setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Kedah merupakan kerajaan terawal yang diasaskan di negara kita. Jadi Kesultanan ini mengakui pertuanan Kesultanan Melayu Melaka. Bermula daripada Kedah Tua. So nampak tak? Macam cikgu cakap tadi, bermula daripada Kedah Tua sampai sekarang. Okay. It's okay Nik Nurmaira, baru tertanya-tanya di manakah Nik Nurmaira ini kan? Dah muncul dah. Okay. Tak apa. Kawan-kawan tanya, rindu katanya. Okay. Baik. Kemudian, ya je. Okay. Lama tak dengar perkataan tu. Okay. Baik. Kemudian, sampailah satu tahap apabila sebelum Perang Dunia Kedua, okay, semasa perluasan pengaruh British, pemerintahan beraja ini menjadi penghalang yang menyukarkan British untuk lakukan penjajahan di negeri-negeri Melayu. Maknanya raja-raja ini telah tidak memberi laluan yang mudah kepada British untuk menjajah negeri Melayu. Itu bagusnya. Ada raja. Jadi British hanya mampu sekadar memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Raja-raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan yang dimeterai melalui perjanjian atau surat perisytiharan daripada Raja-Raja Melayu. Means that apa tahu? Maknanya sebelum Perang Dunia Kedua, kalau kita lihat raja-raja masih ada. Even though British telah memperkenalkan sistem residen dan juga penasihat, dia hanya mampu untuk campur tangan saja, tapi take over tak mampu. Nampak? Campur tangan saja. Maknanya campur tangan dalam pentadbiran. Tapi dia tak buang langsung raja tu. Sebab tak mampu. Takut nanti dihalang dan ditentang oleh orang-orang Melayu. Ini nasib kita berbeza berbanding daripada Indonesia macam cikgu cakap. Indonesia, Belanda memang sampai satu tahap Belanda tarik keluar raja-raja, keturunan raja keluar daripada istana dan dibunuh. Itu Belanda di Indonesia. Sebab itu sampai sekarang Indonesia tak ada raja. Tengok di Malaysia. Alhamdulillah. Malaysia masih lagi ada raja. Kerana apa? Raja masih kukuh
mempertahankan kuasanya. Walaupun ada negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi contohnya bagi NNMB, negeri-negeri Melayu bersekutu, ya, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar saja. Raja-raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat. Walaupun ya kita tahu, walaupun sultan-sultan ini dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen. Baik. Okey, saja nak tanyalah. Okey, tolong berikan contoh negeri-negeri Melayu bersekutu. Sila tulis dalam grup chat. Nak tengok? Ingat lagi ke tak? Negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri apa? Negeri apa? Johor, Dina. Celah mana negeri Melayu bersekutu? Johor. Pulau Pinang, Azim. Kau ni kan. Okey, Divya kata Perak, Umairah kata Perak, Selangor, Pahang. Okey. Lagi? Terengganu. Petik. Petik lagi negeri lain. Kan? Suka-suka hati nak petik. Kelantan. Petik lagi, petik. Sabah. Kau petik. Kau petik lagi. Mana rotan? Aku rotan online kan. Kan? Okey. Baik. Dah. Tak payah nak petik-petik. Okey. Baik. Sebenarnya, negeri-negeri Melayu bersekutu ada 4 saja. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Itu negeri-negeri Melayu bersekutu. Saya sudah tak ingat. Ya, ini saya kasih ingat. Saya kasih ingat sama Nek Nurmairah. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey. Senang je sebenarnya. Ada 3 jenis negeri je kan? Okey, ingat NNS, NNMB, NNMTB. Betul? Okey. NNS, negeri-negeri selat. Pulau Pinang, Melaka, Singapura. 3 je. Kemudian yang kedua iaitu negeri-negeri Melayu negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu ada 4. Okey, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kemudian negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, NNMTB, ada 5. Okey, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Nampak? Simple je, senang je. Itulah dia. Okey, negeri selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Ingat tak Din Umairah? Boleh ingat Sabah Sarawak negeri apa? Sabah Sarawak negeri apa? Sarawak sebenarnya dulu di bawah keluarga James Brooke, keluarga Brooke, dinasti Brooke. Okey, dia tak termasuk. Okey, dan juga Sabah pula di bawah SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Kan? Ya, itulah sebenarnya. Semuanya tu sebenarnya di bawah pemerintahan British juga. Jadi nampak tak? Okey, cuma Sabah Sarawak tak ada sultan lah, kan? Jadi, okey. Kita lihat bagi NNMTB pula. Okey, iaitu negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. NNMTB raja yang memerintah adalah lebih kukuh. British telah menempatkan penasihat British sahaja. Namun, pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Sebab ada raja, maka British tak mampu nak take over. Tak mampu. Yes, NNMTB lebih power sebenarnya. Okey, dia raja tak perlu sangat nak terima nasihat daripada penasihat British. Bagus. Jadi, kita lihat penggubalan undang-undang tubuh Kerajaan Johor dan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Okey, ini 2 undang-undang ini telah menyerlahkan ciri pemerintahan. Okey, bukan undang-undang pandai, undang-undang. Kau ingat makan je Nek Numairah. Patutlah mak kamu ni selalu komplain dengan cikgu. Okey, Nek Numairah ni asyik makan je. Okey, baik. Ciri pemerintahan raja berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. Means that, negeri Melayu tidak bersekutu seperti Johor dan Terengganu
mereka dah buat undang-undang sendiri. Dah buat undang-undang sendiri ya, supaya British tak dapat campur tangan. Baik, salah dengar. Okey. Baik. Cuma cikgu nak tanya, okey, mungkin kamu ingat kot. Mungkin, okey, nak tanyalah undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu ni dia ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Apakah nama dia dalam bahasa Arab? Siapa ingat lagi? Ini ada belajar dalam sejarah tingkatan 2 dan juga ada tingkatan 3. Siapa pernah ni? Pernah dengar? Undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Apa nama dia? Apa nama dia? Ingat lagi tak? Tak, cikgu. Dia bermula dengan perkataan apa tahu? Ittikon. Ittikon. Tu undang-undang bagi diri. Istiqomah, pandainya kau istiqomah. Baik. Sebenarnya ada dalam buku sejarah ditulis, okey, Ittikon ilmulu bi ta'dil suluk. Pernah dengar? yang Ittikon tu. ilmu. Yang itulah. Itulah. Itulah dia. Dah agak dah. Itulah saya nak sebut dah tu tadi. Dah agak dah. Dah agak dah. Korang mesti cakap macam tu punya. Yang tu. Ya, yang tu. Aku cepuk sekarang. Okey, baik. Rotan online. Okey. Ya, nama dia Ittiqanil Muluk Bita'dil Suluk, iaitu keyakinan kepada raja yang adil. Itu undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Sudah, Yasmin. Aduh, tak ada keyboard Arab. Shut up, Maira. Oh, masing-masing. Wah. Okey. Baik. Pengubalan undang-undang ini berkait rapat dengan usaha raja, pembesar dan rakyat untuk sebenarnya kamu tahu undang-undang yang ditubuhkan ni, yang dibuat ni, yang digubal ni, undang-undang ni sebenarnya nak halang peluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Kamu tahu tak salah satu syarat undang-undang tubuh kerajaan apa tahu? Iaitu dia mentionkan undang-undang tubuh kerajaan ni apa tahu? Dia kata apa? Okey, seseorang sultan mestilah terdiri daripada keturunan raja, orang Melayu, lelaki. Okey, dan beragama Islam. Kemudian para pembesar pula kan, dia tulis dalam undang-undang tu tahu. Para pembesar mestilah Melayu, okey, seorang lelaki dan juga mestilah rakyat negeri tersebut. Jadi, bila dia orang dah endorsekan undang-undang itu, bila British kata, oh kami nak jadi pembesar lah, kami nak letakkan wakil kami jadi pembesar. Terengganu dengan Johor kata apa? Oh tak boleh, undang-undang kami kata, okey, pembesar mesti Melayu. Oh kami nak ganti sultan, sultan tak boleh, mesti diwarisi daripada keturunan. Tak boleh. Nampak tak? So undang-undang ini telah menghalang British untuk take over negeri-negeri Melayu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Hebat tak? Raja-raja dah fikir daripada awal lagi. Okey, hampir semua negeri ada undang-undang. Okey, tetapi yang terawal adalah Johor dan juga kerajaan Terengganu lah. Jadi kita tahu kita tak boleh kalahkan British melalui ketenteraan. Kita kalahkan British melalui undang-undang. See? Melalui undang-undang. Jadi dia kata, oh tak boleh. Kan? Nak jadi pembesar tak boleh. Oh bolehlah undang-undang ni boleh diubah. Oh tak boleh. Kami semua dah setuju. Para pembesar dan sultan-sultan dah setuju. Inilah undang-undang yang diguna pakai di negeri kami. Jadi anda tak boleh campur tangan. Anda tak boleh masuk menjadi pembesar atau menggantikan raja. You see? Jadi ini yang berlaku di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Hebat. Kalau tak ada undang-undang ni habis. Okay? Negeri-negeri ini di take over oleh British. Nampak tak? Kebijaksanaan raja-raja. So kita harus menghargai mereka. Sebagai contoh kita lihat kebijaksanaan diplomasi raja-raja Melayu membolehkan pemerintahan beraja ini terus dipertahankan. So raja sebagai ketua negeri yang mengesahkan undang-undang membuktikan bahawa kedaulatan raja dalam struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu. Kemudian perjanjian antara raja-raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu kepada British. Maknanya apa? Maknanya sebelum Perang Dunia Kedua,
Okey, walaupun raja-raja Melayu ada perjanjian dengan British, tetapi perjanjian itu hanya menerima penasihat atau residen saja. Tetapi dia tidak memindahkan kuasa raja itu kepada British. No. Jadi waktu itulah negeri Melayu hanya menjadi negeri naungan British. Anda tahu apa maksud naungan? Naungan tu maknanya perlindungan. Maknanya dilindungi. So negeri-negeri Melayu dilindungi oleh British. Tapi bukan dijajah. Dilindungi oleh British. Jadi itulah sebenarnya. Dan kalau kita lihat di bawah tu, inilah dia, okey, Sultan Selangor, Sultan Abdul Samad yang duduk di bawah payung tu pada tahun 1870. Sultan Abdul Samad terkenal dengan apa? Terkenal dengan bangunan Sultan Abdul Samad sekarang ni yang dekat Kuala Lumpur yang ada berdepan dengan dataran Merdeka tu. Ya Umairah, British melindungi. Yes. British juga melindungi negeri Melayu tidak bersekutu dan juga melindungi negeri-negeri Melayu bersekutu. Daripada kuasa-kuasa lain. Itu kebaikanlah perjanjian-perjanjian ini. Dan di sebelah kanan ni ada gambar-gambar. Kalau kita lihat tadi Sultan Selangor, okey, yang ini adalah Sultan Perak, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah duduk di bawah payung tu. Okey. Kemudian yang di bawah ni yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhammad Ibni Tuanku Antah duduk di tengah. Dan di bawah tu Sultan Pahang, Sultan Ahmad Muazzam Shah. Al-Muazzam Shah duduk di bawah payung ni. Okey. Jadi kenapa nama raja-raja panjang-panjang? Okey. Sebenarnya kalau kamu tengok Sultan Ahmad ini adalah nama dia. Al-Muazzam Shah ini adalah gelaran. Ya, gelaran Sultan Ahmad nama dia. Tapi Al-Muazzam Shah itu gelarannya. Macam yang atas ni, Tuanku Muhammad, itu nama dia. Ibni itu bin. Ya, Ibni itu bin, iaitu anak kepada Tuanku Antah. Itu nama dia. Okey, kamu nak tengok nanti ada lagi nama yang panjang-panjang ya. Ya, nama dia Muhammad. Tapi sebab dia keturunan raja diberikan nama Tuanku ataupun Tunku. Ya, Tunku Muhammad. Macam tu. Begitu juga yang ini Sultan Perak, Sultan Idris. Nama dia Idris, tapi Mursyidul Azam Shah itu adalah gelaran. Mursyidul Azam Shah itu nama gelaran. Nama dia adalah Idris. Macam itulah sebenarnya. Okey. Nama panjang-panjang pun tak boleh sangat sebenarnya. Nanti tak muat dalam IC. Kan? Nama panjang-panjang. Kan? Siapa kat sini nama panjang? Oh, Nik Nurmaira. Nik Nurmaira, nama penuh kamu apa? Pemimpin. Mursyidul tu pemimpin. Tuan Guru Mursyidul. Nik Nurmaira, nama penuh kamu apa? Rasanya Umaira Balkis tu pun panjang kat tu. Nik Nurmaira itu pun dah kira, itu pendek lah tu. Umaira Balkis itu nama kamu kan? Nama itu saja kan? Nur Umaira Balkis. Nur Umaira Balkis. Jadi kat rumah panggil apa? Maira aje. Kan? Maira saja. Kan? Kalau Yasmin Ali, nama penuh apa? Kan? Yasmin Aili je. Okey, Yasmin Aili je. Jadi tak ada. Jadi panggil apa kat rumah? Nelly ke Min? Kan? Min. Oh, kat rumah panggil Min. Nampak? Kan? Cuba tambah ejaan Min tu. Okey. Ejaan Min tu kan, Yasmin. Ejaan Min tu tambahkan E kat belakang. Jadi apa? Dia buat kesalahan. Jadi main lah pula. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Cia. Okey, dah. Okey. Aduh. Okey. Oi, main ugut nampak? Okey, baik. Okey. Baik. Semasa pendudukan Jepun. Okey. Semasa pendudukan Jepun okey. Kita tahulah kan. Kita tahulah, okey, Yasmin ni sebenarnya single but not available, kita tahu. Kan. Okey, baik, jom. Malas nak layan. Semasa pendudukan Jepun. Semasa pendudukan Jepun, okey. Raja-raja Melayu diiktiraf sebagai ketua
dalam hal ehwal agama Islam. Dan Raja-Raja Melayu juga memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Maknanya ini semasa Jepun datang ya. Dan pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada bulan Januari 1943. Jadi kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Means that Jepun juga sebenarnya tidak mengambil atau merampas kuasa raja-raja. Tidak. Dia hanya Gubernur Jepun ini mengawasi mengawasi segala tindakan Raja-Raja Melayu di Tanah Melayu. Jadi Raja-Raja Melayu masih berkuasa. Nampak? Raja-Raja Melayu dan tentera Jepun di Singapura. Baik. Kemudian, apa yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua? Kita tahu Perang Dunia Kedua berakhir dengan gugurnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan tamatlah Perang Dunia Kedua pada 15 Ogos 1945. Yes. The fat boy tu. Jadi pemerintahan beraja menerima cabaran. Lupalah little apa tah kan. Satu lagi. Pemerintahan beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan pada 1946. Ini memang cabaran yang besar, di mana kali ini Raja-Raja Melayu memang kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan diambil oleh Raja England. Nampak tak? Daripada mula dulu, daripada zaman Portugis, kemudian Belanda, kemudian British Raja-Raja Melayu berkuasa. Tetapi zaman Malayan Union ini, Raja England ambil kuasa ini, kemudian British memerintah Malayan Union secara langsung melalui gubernur-gubernur yang dilantik oleh kerajaan British. Yes. Kenapa Raja England ambil? Baik. Sebab sebenarnya Raja England ambil itu sebagai apa tahu? Sebagai satu, dia menjadikan negara kita ni tanah jajahan bagi British. Tak. British dengan Raja England samalah. Sama. Sebenarnya apabila kerajaan British take over dengan menggunakan Malayan Union, setiap tindakan Malayan Union itu adalah atas perintah Raja England ataupun Ratu England. Jadi bermakna negeri-negeri Melayu pada Malayan Union dahulu tu, itu memang telah diambil, kuasa tu telah diambil oleh Raja England atau Ratu England. Raja-Raja Melayu hanya menjadi Majlis Raja-Raja Melayu. Dan ini kita pelajari pada bab yang ke-4 tingkatan 4 tahun lepas. Iaitu era peralihan kuasa British kan, yang ada Malayan Union, yang Sir Harold McMichael minta tanda tangan seorang-seorang tu, lepas tu diugut dan didesak. Betul. Itulah dia. Jadi waktu itulah Raja-Raja Melayu memang hilang kuasa. Dia tak memerintah negeri. Setiap negeri ada pesuruhjaya negeri, pesuruhjaya negeri daripada British. Jadi oleh kerana Raja-Raja Melayu ni hilang kuasa, mereka telah bersepakat. Kesepakatan Raja-Raja Melayu ini menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu, menyebabkan British tak tahan ditentang, maka British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi kedaulatan Raja-Raja Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka itu telah dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, satu soalan yang kita kata satu soalan cepu cemas. Cemas dengar. Soalan cepu cemas bukan cepu emas, cepu cemas. Soalannya adalah sebenarnya berapa tahun sebenarnya tanah Melayu telah dijajah? Sebenarnya berapa tahun tanah Melayu telah dijajah?
500 tahun. Agak-agaknya lah. Tak apa, boleh nak try berapa nombor pun boleh. Sebenarnya sampai sekarang berapa tahun dah sebenarnya negara kita telah dijajah? Berapa tahun? Siapa ada idea? 450 tahun. Baik. Dengan komunis. Dijajah. Okey. Baik. Kalau ikutkan sebenarnya kan ramai yang kata kita dijajah bermula daripada Portugis sampailah kita merdeka 1957. Okey, 57 maknanya daripada tahun 1511 sampai 1957 bermakna 446 tahun 446 tahun. Okey. Tetapi kalau maksud penjajahan itu ialah semua negeri-negeri ini ditakluki dan ditadbir oleh penjajah, maka yang betul-betul ditadbir, ditakluk dan dijajah waktu bila? Waktu Malayan Union sahaja. Kalau Portugis hanya Melaka sahaja. Kalau Belanda pun Melaka sahaja. Dan juga ada pengaruh ke atas Johor lah. Kemudian kalau British tubuhkan NNS, NNMB, NNMTB. Raja-raja masih berkuasa. Maknanya sepanjang itu sebenarnya kita tidak dijajah. Kalau secara kesimpulannya lah. Kita tidak dijajah. Sebab raja masih berkuasa. Pembesar pun masih ada. Cuma campur tangan je. Kan? Jadi yang semasa Jepun pun buat Jepun pun dia buat perjanjian dengan raja-raja kita, dan mereka raja-raja Melayu masih lagi memerintah, tetapi Gubernur Jepun memantau saja. Raja-raja Melayu berkuasa lagi tak? Berkuasa. Kemudian bila tamat Perang Dunia Kedua, bila kekalahan Jepun, kita diperintah oleh komunis. Komunis pun perintah 2 minggu je. 2 minggu tu pun dia masuk ke dalam pejabat-pejabat kerajaan. Dia tak menghalau ataupun mengeluarkan sultan-sultan atau raja daripada istana. Sebab istana masih lagi memerintah. 14 hari je pun komunis tu berkuasa. Barulah datang BMA. Kalau kamu ingat lagi bab 4 tu, BMA iaitu British Military Administration. Pemerintahan tu kan. Waktu itu pemerintahan tentera British. Sultan-sultan masih berkuasa. Jadi bila yang sultan-sultan tak berkuasa? Time Malayan Union saja. Malayan Union, bila tarikh Malayan Union? Bila tarikh pengisytiharan Malayan Union? Betul. 1 April 1946. Macam mana nak ingat? Itu adalah tarikh April Fool. April Fool kan? 1 April 1946. Jadi 1 April 1946 bermulalah Malayan Union. Kita di April Fool kannya. April Fool main negara kau. Jadi kita lihat. Bulan minus. Oh iya ke Umairah? Alamak. Umairah bukan April Fool kan? Umairah betul-betul kan? Bukan fake baik. Baik. Jadi kita lihat 1 April 1946 sampailah 1 Februari 1948. 1 Februari 1948 barulah ditukar kepada Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu, dan Raja-Raja Melayu dapat balik. Kuasanya dikembalikan balik. Bermakna berapa bulankah sebenarnya British menakluki negara kita? Sebenarnya sepanjang Malayan Union itu, iaitu 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan je. Kesimpulannya lah 1 tahun 8 bulan saja. 1 tahun 8 bulan ke 1 tahun 10 bulan? Sekejap. 1 tahun, lebih kurang 1 tahun 10 bulan lah. 1 tahun 10 bulan saja. Yang mana raja-raja hilang kuasa. Kemudian dikembalikan. Jadi,
kalau kamu boleh bincang dengan cikgu kamu nanti kan, cikgu sekolah kamu, sebenarnya cuba kamu usulkan. Mungkin sebenarnya kita telah dijajah selama sebenarnya 1 tahun 10 bulan je cikgu. Yang lain-lain tu hanya campur tangan sahaja. Nampak tak? Itu analisa. Kalau kamu boleh buat analisa sejarah macam tu, hebat kamu. Hebat sebenarnya. Baik. Sebelah kiri ni Sultan Pahang, Sultan Abu Bakar yang sedang menandatangani perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kenapa dah Nash tiba-tiba Mona Lisa ni? Okey. Undang-undang tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan diguna pakai sehingga hari ini, mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai raja yang berperlembagaan. Jadi nampak tak? Inilah dia Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang, gambar di sebelah ni. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang dan juga Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Dia dalam buku dalam bentuk buku dokumen Undang-Undang Tubuh. Jadi itulah yang berlaku tentang keadaan raja sebelum Perang Dunia Kedua dan juga semasa Perlukan Jepun dan juga semasa Melayu Union. Baik. Kemudian raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Okey, so ada tanya, sekarang undang-undang kita masih dalam dokumen ke? Yes. Sebenarnya perlembagaan Malaysia masih dalam bentuk dokumen. Yes. Dan kerajaan negeri, setiap kerajaan negeri ada undang-undang kerajaan negeri Selangor. Ada. Memang ada. Memang ada dalam bentuk dokumen. Yes, untuk simpanan dan rujukan lah. Ya. Jadi kita lihat kemerdekaan tanah Melayu pada 1957, negara kita merdeka, diperoleh melalui berunding dan persetujuan Raja-Raja Melayu. So pemerintahan beraja diteruskan dalam Perlembagaan Persekutuan dan beberapa pindaan kita tahu kan, maksudnya perubahan-perubahan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Jadi apa yang pengubahsuaiannya, iaitu jawatan tertinggi yang di Pertuan Agong diwujudkan sebagai ketua utama negara. Orang nombor satu negara kita siapa? Yang di Pertuan Agong. Itu orang nombor satu. Okay. Kemudian kedudukan, kuasa dia dan tugas yang di Pertuan Agong telah termaktub, maknanya telah tertulis dalam Perlembagaan Persekutuan. Maknanya apa tugas-tugas dia, apa kedudukan yang di Pertuan Agong, tugas-tugas yang di Pertuan Agong, apa kerja yang di Pertuan Agong, semua tertera dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi, ciri raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam Perlembagaan Persekutuan ini telah mengiktiraf bahawa raja sebagai pemerintah tertinggi negara kita. Memang pemerintah tertinggi. Jadi kalau korang tengok KL gangster tu apa semua tu mengarut, kan? Oh Isyak, ni kawasan gua Isyak. Lu kawasan Dragon. Oh Dragon, lu punya kawasan KL sampai Dangwangi, sampai ke Bangsa. Oh itu lu punya kawasan. Tak. Okey. Dia bukan gangster-gangster ni. Yang betul-betul sebenarnya adalah yang di Pertuan Agong. Okey. Lu langsi, lu mati apa semua. Tak. Tu semua merepek je. Ya. Yang tu dah tu boleh berlakon. Janganlah kan. Janganlah kan. Okey. Okey. Awak sengat sama lu ya. Ya, boleh. Jadi rambut panjang, okey. Rambut panjang bukan gangster. Jangan takut ya. Rambut panjang tapi sopan lagi, sopan. Baik. Sementara itu boleh jadi ajib. Sengat Okey. Baik. Aduh, ya Azim, kau kantoi cikgu lah kau ni. Okey. Baik. Sementara itu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Itu sebenarnya. Okey.
So inilah dia gambar istiadat mengangkat sumpah yang di Pertuan Agong pertama kita, iaitu Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Yang mana satu? Yang pakai spek ni lah. Inilah dia Tuanku Abdul Rahman yang kamu selalu lihat hari-hari. Tengok kat mana Tuanku Abdul Rahman ni? Okay. Kat mana Duit. kamu? Dekat duit kertas. Okay. Duit kertas kamu tu, itulah dia muka Sultan kita. Agung kita yang pertama, iaitu Tuanku Abdul Rahman, kan. Jadi ingat-ingatlah kalau nak berbelanja tu ingat Sultan. Orang paling handsome kalau warna ungu. Alamak. Okay. Sekali nak boros pandang muka dia dulu. Okey, baik. Setiap kali nak berbelanja akan pandang muka dia dulu. Kan? Kena fikir-fikir kan, kena marah ni Kang. Macam itulah. Okey. Baik. Kemudian Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang berdiri berbaju hitam ini mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu di hadapan Yang di-Pertuan Agong yang duduk tu di sebelah kiri dan disaksikan oleh Raja-Raja Melayu. Sebab itu kalau kita lihat uniknya Malaysia, kita memulakan pemerintahan negara kita selepas merdeka dengan Agong Tuanku Abdul Rahman. Perdana Menteri kita Tunku Abdul Rahman. Sebab itu nama Rahman ni unik. Sebab Agong yang pertama, Perdana Menteri kita yang pertama. Orang yang berbeza Orang yang berbeza. Tetapi nama hampir sama. Seorang Tuanku Abdul Rahman, seorang Tunku Abdul Rahman. Jadi itulah dia. Sebenarnya yang selalu tengok muka Agong kita yang pertama ni adalah orang perempuan lah. Sebab orang perempuan kan suka muka dia bila warna biru ke, warna ungu ke, kan, warna merah ke, kan. Orang perempuan cukup suka lah, kan. Nak purple. Orang perempuan sukalah, kan. Orang perempuan suka, kan. Orang lelaki dia sebenarnya cukup dengan ayat. Orang lelaki cukup dengan ayat. Orang lelaki ayat dia apa? Dia kata apa? Awaklah satu-satunya harta saya. Ayat, kan. Orang lelaki cakap dengan orang perempuan, awaklah satu-satunya harta saya, kan. Tetapi bila dah kahwin, kata kaya. Tak. Kan saya dah bagi tahu awaklah satu-satunya harta saya. Mana ada harta lain? Awaklah harta saya. Okey. Okey, baik. Okey, ayat buaya. Okey. Mungkin bercakap daripada pengalaman kot. Okey. Kita bukan buaya. Okay. Dah off record Okey. Kita bukan buaya. Kita cuma kasih sayang yang berlebihan. Kasih sayang berlebihan, so diagih-agihkanlah. Okay. Diagih-agihkan kepada yang memerlukan. Okey. Betul tak orang lelaki? Okey. Okey. Nakkan ayat je. Okey, baik. Main bank in duit. Adam nyokong aja. Okey. Baik. Saya nak duit je. Amboi. Dia orang lelaki, okay, dia nak senyuman je kan. Dia nak senyuman je kan. Orang lelaki dia mudah, orang lelaki ni. Orang perempuan ni macam-macam. Baik. Okey. Macam ni. Malam ni kita kaya. Cukup. Okey. Baik. Pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja adalah merupakan kesinambungan sejarah dan warisan negara yang kekal peranannya sehingga hari ini. Pemerintahan beraja menjadi punca dan identiti kedaulatan negara kita. So pembinaan negara bangsa ini menuju raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ini adalah satu proses yang bersandarkan muafakat, maknanya kerjasama. Jadi sistem ini kita mesti pertahankan sebagai tonggak kestabilan dan teras perpaduan untuk kemakmuran negara kita. Ini sebenarnya adalah, kalau kita lihat Muzium Diraja terletak di Jalan Istana Kuala Lumpur. Muzium ini sebenarnya ialah istana negara, tempat bersemayam Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sehinggalah yang ke-13. Kemudian apabila Istana Negara yang baharu di Jalan Tuanku Abdul Halim beroperasi, bangunan Istana Negara dijadikan Muzium Diraja. Ini gambar
Museum Negara dulu ya. Okey, cikgu suka ayat Umairah. Okey. Cikgu suka ayat Umairah, iaitu dia kata apa? Perempuan ni complicated macam AdMax. Memang memeningkan. Okey. Perempuan ni memeningkan macam AdMax. Betul lah tu. Cikgu suka sangat tu ayat tu. Kan? Boleh tu. Perempuan dan AdMax tak berpisah. Kan? Jadi jadi itu cikgu setuju sangatlah. Ada bini macam ni, okey. Ya, pening-pening pun kahwin juga, nak buat macam mana, kan. Okey, baik.